Cuba lihat makanan tersebut. Nampak sedap kan? Tapi, adakah makanan tersebut mengandungi gizi yang seimbang? Apa agaknya kesan jika kita tidak mengamalkan gizi yang seimbang? Ini apa pula? Itu adalah Pinggan Sihat Malaysia. So, jom teruskan menonton video ini untuk mengetahui apakah kesan pengambilan gizi yang tidak seimbang dan juga apa itu Pinggan Sihat Malaysia. Hai murid-murid! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom belajar sains tingkatan 5 bersama Cikgu Noraini. Baiklah, dalam video kali ini kita akan teruskan kepada bidang pembelajaran 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Baiklah, kita akan mulakan dengan standard kandungan 2.1 iaitu gizi seimbang dan juga nilai kalori. Standard kandungan untuk video kali ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kita nak memerihalkan gizi seimbang. Yang kedua pula, nak mewajarkan kesan pengambilan nilai kalori yang tidak menepati keperluan individu. Adakah anda tahu berkaitan dengan gizi seimbang? Sebenarnya, anda telah mempelajari gizi seimbang semasa anda di tingkatan 2. Sekarang ni, mari kita lihat semula apa maksud gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Sekarang, mari kita lihat apa itu malnutrisi. Kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan akan menyebabkan malnutrisi. Contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi adalah seperti goiter. Apa punca masalah goiter? Goiter adalah disebabkan oleh kekurangan iodin. Kekurangan iodin akan menyebabkan kekurangan hormon tiroksina yang menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid yang akan menyebabkan leher membengkak. Contoh yang kedua adalah masalah scurvy. Scurvy terjadi akibat daripada kekurangan vitamin C. Ini akan menyebabkan gusi bengkak dan berdarah. Seterusnya, marasmus. Marasmus adalah disebabkan oleh kekurangan pelbagai jenis nutrien. Seterusnya, mari kita lihat kwashiorkor. Kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein. Kwashiorkor akan menyebabkan abdomen bengkak, kecacatan pertumbuhan badan dan juga perkembangan otak. Riket. Riket adalah pembentukan tulang yang tidak baik yang menyebabkan kaki bengkok. Apakah punca riket? Riket adalah disebabkan oleh kekurangan vitamin D1, kalsium dan juga fosforus. Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM telah memperkenalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Ini adalah contoh bagi model pinggan sihat.
Isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Seterusnya, isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Ini adalah contoh menu model pinggan sihat. Sekarang, mari kita lihat aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Ini adalah contoh-contoh pinggan sihat Malaysia. Anda bolehlah praktikkan di rumah anda nanti. Selain itu, anda juga bolehlah mengamalkan makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari, makan 1 ke 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Amalkan suku-suku separuh. Selain daripada mengamalkan gizi seimbang, anda perlu juga mengambil nilai kalori makanan yang betul. Apa itu nilai kalori? Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut. Ini adalah contoh susunan radas untuk mengukur nilai kalori makanan. Unit nilai kalori makanan diukur dalam kalori, kilokalori, joule atau kilojoule. 1 kalori adalah bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori pula bersamaan dengan 4,200 joule. Atau bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Kita lihat pula pengukuran nilai kalori dalam makanan. Alat untuk mengukur nilai kalori dipanggil kalorimeter bom, seperti rajah yang ditunjukkan. Sekarang mari kita lihat nilai kalori bagi kelas makanan utama. Kelas makanan yang pertama adalah karbohidrat. Nilai kalorinya adalah 16.7. Nilai kalori bagi lemak adalah 2 kali ganda nilai kalori karbohidrat iaitu 37.6. Manakala nilai kalori bagi protein adalah sama dengan nilai kalori karbohidrat iaitu 16.7. Tahukah anda, makanan berlainan mempunyai anggaran nilai kalori yang berbeza. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Mari kita perhatikan contoh ini. Gula mengandungi 100% karbohidrat. Daging pula mengandungi 18% protein dan 13% lemak. Minyak sawit mengandungi 100% lemak. Manakala beras pula mengandungi 76% karbohidrat, 8% protein dan 2% lemak. Sekarang mari kita lihat pula contoh makanan dan juga nilai kalorinya. Karbohidrat.
Nasi mengandungi 15.04 kilojoule per gram nilai kalori. Roti putih pula mengandungi nilai kalori 10.6. Gula kasar mengandungi 16.5 kilojoule per gram. Lemak pula, minyak sawit mengandungi 38 nilai kalori. Mentega pula 31.2. Protein pula, daging ayam mengandungi 8.27 nilai kalori. Manakala daging lembu mengandungi 13.11 kilojoule per gram. Bagi pelawas seperti kubis mengandungi 0.34 kilojoule per gram. Manakala timun pula mengandungi 0.55 kilojoule per gram. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan beberapa masalah kesihatan seperti malnutrisi, obesiti dan juga penyakit-penyakit lain. Sekarang mari kita lihat kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Masalah kesihatan seperti obesiti. Puncanya adalah mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kesannya boleh meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes, aterosklerosis dan tekanan darah tinggi. Masalah kesihatan yang seterusnya adalah anorexia nervosa. Anorexia nervosa merupakan penyakit psikologi. Puncanya adalah keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Kesannya boleh menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Seterusnya kita lihat pula penyakit yang paling ditakuti, iaitu aterosklerosis, sejenis penyakit arteriosklerosis. Puncanya adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Kesannya, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Juga boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga strok. Sekarang ini, ramai rakyat Malaysia menghidap penyakit ini, sama ada mereka sedar atau tidak sedar. Iaitu masalah kesihatan yang seterusnya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah berpunca daripada mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Kesannya boleh menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Selain itu, luka lambat sembuh. Masalah kesihatan yang seterusnya adalah tekanan darah tinggi. Puncanya, mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Kesannya boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga strok. Sekarang mari kita lihat corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan.
Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Adakah punca ini boleh menyebabkan tahap kesihatan rakyat Malaysia? Mungkin anda ada jawapannya. Mari kita lihat kesan makanan segera. Pewarna dan pemanis tiruan berlebihan dapat menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan juga kerosakan hati dan ginjal. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan susah tidur, kerisauan dan juga ketagihan. Ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Gula berlebihan dapat menyebabkan obesiti, kerosakan gigi dan juga peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, apakah kepentingan konsep pinggan sihat Malaysia? Terangkan konsep tersebut. Jawapannya adalah konsep pinggan sihat Malaysia membantu pengambilan gizi seimbang yang diperlukan oleh individu untuk mengelakkan masalah obesiti yang akan membawa pelbagai penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis. Mari kita lihat soalan yang kedua. Soalan kedua, namakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan. Jawapannya adalah kalorimeter bom. Seterusnya, kita lihat soalan yang ketiga. Berikan satu kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak cukup dan kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Jawapannya adalah kalori tidak cukup akan menyebabkan kurang berat badan. Manakala kalori yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari berkaitan dengan gizi seimbang dan juga nilai kalori. Anda juga telah mempelajari berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pengambilan gizi yang tidak seimbang. Jadi murid-murid, anda bolehlah mengamalkan pinggan sihat Malaysia untuk mengekalkan kesihatan anda. Okey, dalam pinggan sihat Malaysia telah mempunyai atau mengandungi gizi yang seimbang. Dan ambillah nilai kalori yang hanya diperlukan oleh badan anda sahaja untuk menjaga kesihatan anda. Jika anda mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel Cikgu, channel Noraini. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.